Menarik petang ini, Hamzah Zainuddin dakwa ramai hidup susah selepas hilang kuasa. Dominic Lau bakal desak PN selar kenyataan Tun Mahathir. Pemimpin PKR anggap kenyataan Tun Mahathir sebagai biadab dan prejudis. Zaid Ibrahim dakwa FTPA hanya akan buat kerajaan huru-hara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 15 Januari 2024 bersamaan 3 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat menjelaskan Badan Kehakiman Negara secara tidak adil telah dipersalahkan apabila pendakwa raya menarik balik pertuduhan jenayah. Beliau berharap orang ramai memahami bahawa mahkamah mempunyai pilihan yang sangat terhad dalam perkara itu. Katanya, apabila pihak pendakwaan menarik balik sesuatu pertuduhan, mahkamah jenayah hanya ada pilihan yang terhad, iaitu membenarkan tertuduh dilepas tanpa dibebaskan DNAA atau memberi pembebasan penuh. Tanpa menamakan sesiapa, hakim tertinggi negara itu kemudian merujuk kepada kes jenayah berprofil tinggi pada tahun lepas apabila hakim yang memberikan keputusan DNAA dianggap korup, tidak kompeten atau kedua-duanya oleh pihak tertentu. Jelas Tengku Maimun, orang ramai perlu faham bahawa pihak yang bertanggungjawab untuk keputusan sebegitu ialah pendakwa raya dan bukannya mahkamah. Peguam Negara Dato' Ahmad Terriruddin Muhammad Saleh berkata, pendakwa raya tidak perlu memberikan alasan di sebalik mengapa pertuduhan jenayah dimulakan atau dihentikan terhadap seseorang di mahkamah. Katanya, pendakwa raya diberi kuasa untuk membuat sebarang keputusan sedemikian di bawah Perlembagaan Persekutuan. Semasa melaksanakan kuasa di bawah perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan, pendakwa raya tidak diwajibkan untuk memaklumkan mana-mana pihak atas sebab di sebalik penarikan balik pertuduhan terhadap tertuduh. Jelasnya, pejabat pendakwa raya mesti dibenarkan untuk menunaikan kewajipannya dalam lingkungan Perlembagaan Persekutuan tanpa rasa takut atau pilih kasih. Katanya lagi, pihak berkepentingan mesti memahami peranan pendakwa raya. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa ramai yang mengadu kehidupan mereka dilihat bertambah susah, mengundang pelbagai reaksi. Menerusi perkongsian di laman Facebook beliau, rakyat masih tertunggu-tunggu akan keharmonian dan kesejahteraan hidup selepas 2 minggu menjejak Tahun Baharu 2024. Beliau juga hairan kononnya pembangkang sendiri tidak tahu menahu tentang langkah Dubai dan menegaskan fitnah yang direka dan dimainkan oleh pihak tertentu tidak langsung memberi manfaat kepada rakyat. Malah hasil tinjauannya ketika makan tengah hari di pusat Bandaraya Kuala Lumpur mendapati ramai yang mengadu kehidupan mereka bertambah susah. Katanya lagi, bukan sahaja harga barang naik, caj perkhidmatan dan utiliti juga meningkat sekaligus mempersoalkan di manakah penyelesaian kos sara hidup yang menghimpit rakyat di waktu ini. Susulan itu, rata-rata komen yang membanjiri hantaran tersebut mengingatkan kembali kos barangan makanan ketika PN menjadi kerajaan jauh lebih melambung. Presiden Gerakan Dominic Lau memaklumkan parti itu akan membangkitkan isu kenyataan kontroversi mengaitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam mesyuarat Perikatan Nasional yang diadakan minggu ini. Katanya, sangat tidak wajar bagi negarawan itu mengeluarkan kenyataan yang menyinggung perasaan kaum lain. Beliau yang sebelum ini pernah bertemu Mahathir menyatakan rasa kesal terhadap kenyataan dibuat semasa kempen pilihan raya kecil Pulai pada tahun lalu.
Difahamkan, Mahathir ketika itu menyatakan parti politik yang dipimpin oleh orang bukan Melayu adalah parti pendatang. Menganggap kenyataan itu sebagai sangat memalukan, Lau berkata tidak sepatutnya ia dikeluarkan oleh seorang tokoh yang pernah membawa agenda wawasan 2020. Sementara itu, Ahli Parlimen Pimpinan Pusat PKR, R. Yunus Varan, menyelar kenyataan bekas Perdana Menteri dua kali itu sebagai biadab dan prejudis kerana mengundang kemarahan seluruh rakyat Malaysia. Katanya, kaum bukan Melayu termasuk masyarakat India selama ini banyak berbakti dan berkorban untuk kemakmuran, pembangunan serta kemajuan Malaysia. Jelasnya, Mahathir sepatutnya menjadi figura yang waras dalam berbicara soal perpaduan, lebih-lebih lagi yang melibatkan sensitiviti masyarakat India dan China. Kenyataan jelek tersebut merupakan satu penghinaan terhadap perpaduan Malaysia yang selama ini dibina dengan nilai-nilai kesetiaan tanpa berbelah bagi kepada negara tercinta. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim menggesa Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said agar tidak membuang masa dengan memperkenalkan Akta Penggal Tetap Parlimen FTPA. Menerusi ucapannya di laman X, meskipun FTPA mempunyai kelebihan, namun pelaksanaannya akan mencetuskan huru-hara dalam pentadbiran kerajaan yang merupakan kerajaan campuran dan terdiri daripada 19 parti komponen. Bagaimanapun di Malaysia, FTPA hanya akan membawa kepada kestabilan yang dibuat-buat. Beliau yang juga seorang peguam mendakwa, pengenalan FTPA adalah percubaan untuk menguatkan sebuah parti yang lemah iaitu PKR menggunakan kaedah penggal tetap. Pemerhati politik Ahmad Mursi berpandangan pendirian Wakil Rakyat PAS Dr. Siti Mastura Muhammad yang berdegil untuk pertahankan kenyataannya terhadap 3 ahli DAP menggambarkan teruknya parti itu diterajui Tan Sri Abdul Hadi Awang. Katanya, Mastura bukan sahaja fitnah tetapi mempertahankan fitnah. Beliau berkata mungkin PAS merasakan ianya halal kerana kebanyakan mangsanya adalah masyarakat bukan Islam. Alasan Mastura bahawa fakta kononnya ahli veteran DAP itu, Lim Kit Siang merupakan sepupu kepada pemimpin Parti Komunis Malaya PKM, Chin Peng diperoleh daripada bahan kempen Barisan Nasional BN juga mengejutkan. Keyakinan Mastura itu mengundang kecaman orang ramai memandangkan pemimpin Muslimat PAS berkenaan memiliki ijazah Doktor Falsafah PhD dalam bidang pengurusan pembangunan Islam di Universiti Sains Malaysia USM. Bagi Mustafa Muhammad Said pula, tidak ada guna berkelulusan PhD sekiranya perangai dan minda tidak melambangkan dirinya sebagai seorang Muslim. Reaksi sama dilontarkan Umi Iza Abdullah yang berkata yang paling memalukan seorang yang terdidik boleh percaya dan petik sumber yang tiada asas. Sekian saja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.